Assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Anda bersama saya Azizana Alam dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 28 November 2022. Ayo bersama-sama kita terus kekal harmoni dengan sentiasa menjaga perlembagaan dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara demi keteguhan kita bersama. Kita mulakan hari ini dengan segmen Sahih. Baik, baru-baru ini satu imej bertajuk Senarai Menteri Kabinet 2022 yang memaparkan ahli politik Malaysia dengan senarai jawatan Kabinet tular di media sosial khususnya Twitter. Imej tersebut kononnya menunjukkan gambaran sebenar peristiwa semasa setakat Jumaat lalu, memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada Khamis. Jabatan Perdana Menteri telah menafikan imej tular itu sebagai palsu dan menggesa orang ramai supaya tidak berkongsi sebarang maklumat tidak sahih yang boleh menjadi berita palsu. Perdana Menteri baru-baru ini menegaskan untuk mengambil pendekatan tidak tergesa-gesa dalam memutamatkan senarai Kabinet bagi mengelak lantikan tertentu atas tujuan memberi ganjaran berlebihan. Beliau sebaliknya mahu anggota Kabinet yang dilantik menyokongnya atas dasar polisi dan komitmen terhadap takbir urus baik memerangi isu rasuah dan pertumbuhan ekonomi negara. Baik, seorang remaja berusia 16 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes mencuri wang tabung Masjid Pekan Sanglang Air Baloi pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Muhammad Sopi Taib berkata pihaknya mengesan kejadian itu menerusi satu video berdurasi 2 minit 19 saat yang dimulai dalam sebuah akaun Twitter Ahad lalu. Katanya video berkenaan memaparkan seorang lelaki mencuri duit tabung masjid serta hasil siasatan mendapati kejadian tersebut berlaku pada 20 November pada pukul 10.58 pagi di masjid berkenaan. Jelasnya beliau lagi susulan itu pada 23 November pihak pengurusan masjid membuat laporan di Balai Polis Air Baloi bertindak atas maklumat pada pukul 3 petang. Sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pontian menahan remaja pada hari yang sama. Baik, orang ramai dinasihatkan agar berwaspada dengan panggilan oleh individu tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Menurut MCMC, sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan Suruhanjaya itu lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi seperti laman sesawang atau platform media sosial MCMC dan bukannya menggunakan nama individu, penggunaan bahasa yang meragukan serta nombor telefon bimbit persendirian. Sehubungan itu, orang ramai digesa untuk tidak mudah terpedaya dengan panggilan sedemikian oleh pihak tidak dikenali dan segera melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Touch and Go e-wallet mengeluarkan peringatan kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan SMS palsu yang berpura-pura memberikan bantuan kewangan berbentuk e-dompet. Touch and Go e-wallet turut mengingatkan pihak mereka tidak akan menghantar sebarang SMS yang disertakan bersama dengan pautan. Oleh yang demikian, orang ramai dinasihatkan untuk tidak menekan pada pautan yang dihantar melalui SMS tersebut. Dan seterusnya, bagi hebahan yang pertama, kita akan teruskan dengan apa yang kita baru terima bahawa Jabatan Perdana Menteri JPM ingin merujuk kepada poster yang tular di media sosial khususnya di Facebook bertajuk Tahniah Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamid di atas pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri. Maklumat seperti poster tersebut adalah palsu. Orang ramai juga diminta agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Sila rujuk kepada akaun media sosial rasmi JPM untuk berita sahih melalui pautan media sosial yang diberikan. Baik, bagi hebahan yang seterusnya,
BNM menasihatkan orang ramai agar supaya berhati-hati mengabaikan mesej atau apa-apa mesej yang diterima berkaitan daripada menjadi mangsa penipuan, kecurian identiti atau perbuatan berniat jahat. Itu dan selain itu, Bank Negara Malaysia BNM juga tidak akan meminta maklumat peribadi atau penjelasan melalui SMS, panggilan telefon, email, media sosial atau mana-mana aplikasi mesej. Baik, dalam kegairahan mencari peluang pekerjaan sama ada di dalam atau di luar negara dengan tawaran gaji lumayan, orang ramai diminta melakukan pemeriksaan bagi mengelak ditipu pihak menyamar sebagai ejen pekerjaan. Dan sebagai peringatan, penipuan ejen pekerjaan bukan sahaja berlaku kepada mereka yang ingin bekerja di negara-negara besar dunia, malah ke negara berdekatan termasuk di Singapura, dan orang ramai diminta agar lebih berhati-hati. Dan taktik terkini adalah tawaran peluang pekerjaan yang dilakukan berbentuk e-commerce atau perniagaan dalam talian, di mana tawaran yang dilakukan adalah berbentuk sambilan ataupun part-time, di mana mangsa dihubungi menerusi aplikasi WhatsApp. Adalah lebih selamat sekiranya anda memeriksa sendiri bakal majikan yang dicadangkan menerusi internet, dan jika berpeluang, hubungi pengurusan syarikat yang terlibat dan bertanya secara terus mengenai peluang pekerjaan tersebut. Baik, pengguna media sosial diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih serta membuat kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R iaitu raja, royalty, religion dan race dengan tujuan untuk menyakiti sesuatu pihak. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berkata, sebarang perkongsian kandungan yang bersifat palsu, jelik dan mengancam itu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Sabit kesalahan, katanya individu terlibat boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. SKMM turut menegaskan tindakan penguatkuasaan akan dijalankan berdasarkan aduan daripada orang awam mengikut peruntukan undang-undang sedia ada secara telus demi melindungi ketenteraman dan kepentingan masyarakat. SKMM menjelaskan orang ramai boleh melaporkan insiden atau kandungan berunsur 3R di media sosial terus kepada MCMC melalui portal aduan MCMC di pautan aduan.skmm.gov.my. Baik, pastikan sahih. Berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini.
Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah semasa lawatan khas baginda ke Malaysia hari ini. Dan pertemuan itu adalah yang julung kali antara Anwar dan Sultan Hassanal Bolkiah selepas Perdana Menteri memegang jawatan pada 24 November lalu. Menurut kenyataan Kementerian Luar, lawatan terakhir baginda ke Kuala Lumpur adalah pada 4 hingga 6 Mac 2019 untuk menghadiri rundingan pemimpin tahunan ke-22 antara Malaysia dan Brunei. Malaysia dan Brunei mempunyai hubungan istimewa yang sudah lama terjalin melalui persamaan warisan, budaya dan hubungan bersama rakyat. Bertitik tolak daripada hubungan istimewa ini, kedua-dua pemimpin akan mengambil peluang semasa lawatan itu untuk menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping meneroka potensi baharu bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Pada 2021, Brunei ialah rakan dagangan ke-30 terbesar Malaysia dan ke-6 terbesar dalam ASEAN dengan jumlah perdagangan bernilai 8.03 bilion ringgit. Baik, Malaysia komited untuk memperjuangkan isu kesejahteraan rakyat Palestin di Persada Antarabangsa, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi hantaran di Twitter berkata beliau telah menegaskan komitmen itu ketika menerima panggilan telefon daripada pimpinan Hamas, Khalid Maish, 26 November lepas. Beliau berkata sebelum menerima panggilan Khalid, bekas Perdana Menteri pihak berkuasa Palestin Ismail Haniyeh turut menghubunginya menerusi panggilan video. Sebelum itu, bekas Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh turut menghubunginya menerusi panggilan video. Selain menyampaikan ucapan tahniah atas pelantikan Perdana Menteri ke-10, beliau turut memuji kesungguhan rakyat Malaysia memastikan proses peralihan kepimpinan negara aman dan demokratik. Shukran ya akhi, jazakallah khairan to you and jazakumullah khairan to all the brothers. As I said, this is not my victory, this is also the victory of the Palestinians and the Ummah, and we will work together inshallah to redeem the lost image and also role of the Ummah. Pelajar tahun 2 Sekolah Kebangsaan Taman Kampung Melayu di Kluang Johor, Muhammad Danish Raikal Muhammad Firdaus yang menyelamatkan dua adiknya dalam insiden kebakaran pada 29 Jun lepas dianugerahkan pingat Hang Tuah, dan anugerah itu disampaikan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada sambutan Hari Kanak-Kanak Kebangsaan tahun 2022 anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Penganugerahan itu bagi mengiktiraf kanak-kanak yang menunjukkan keberanian dalam membantu menyelamatkan nyawa manusia, harta benda atau tindakan dengan elemen keberanian dan juga luar biasa. Beliau dalam ucapan perasmian sambutan Hari Kanak-Kanak Kebangsaan tahun 2022, anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menegaskan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak perlu digambling semua pihak bermula daripada keluarga, komuniti dan negara. Pada sambutan yang bertemakan keterangkuman dan kepelbagaian untuk setiap kanak-kanak itu, adik Muhammad Danish Raikal 8 tahun menerima anugerah pingat Hang Tuah. Penganugerahan tersebut atas keberanian Muhammad Danish menyelamatkan dua adiknya dalam insiden kebakaran pada 29 Jun lepas. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa dan Koperasi Pelaburan Kaki Tangan Bank Muamalat Malaysia Berhad, Koputra terus memperluaskan jaringan perniagaan penjagaan diri dan kesihatan dengan pembukaan cawangan ke-7 Koop Farmasi. Ia dirasmikan oleh Datuk Muhammad Ali Hassan yang merupakan salah seorang anggota Lembaga Angkasa. Letakkan dalam farmasi ini ialah yang halal, tayyiban, dan juga kita masukkan produk-produk koperasi yang lain dan kita pastikan bahawa tidak memudaratkan anggota setempat.
kita melihat kepada cadangan daripada koperasi-koperasi sendiri. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang dapat mendorong lokasi khususnya, dan kita tentunya bantu membuat survey tentang keperluan sama ada persaingan sudah ada atau boleh kita rasakan feasible untuk menjalankannya, dan kita pastikan bahawa misalnya ada kerjasama di antara pihak pengurusan dan lembaga dan masyarakat setempat. Sebanyak 605,000 pengunjung direkodkan menaiki kereta kabel Langkawi Skycap sejak Januari sehingga pertengahan November lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata jumlah itu mewakili 36% pelancong yang datang ke Pulau Legenda tersebut sepanjang 2022. Jelas beliau, perkhidmatan kereta kabel tercuram di dunia itu merupakan tarikan utama di Langkawi. Seramai 15 juta pengunjung telah pun mengunjungi Langkawi Skycap ataupun kabel car dalam tempoh 20 tahun ini. Untuk prestasi tahun ini, Langkawi Skycap telah pun mencatatkan pengunjung seramai 605,000 orang. Johor menyasarkan lebih 5 juta pelancong asing melawat negeri itu tahun depan, selari hasrat menjadikan sektor pelancongan di kedudukan nombor 1 sekaligus memperkasa pembangunan ekonomi negeri. Tapi kita dah capai 2.8 million up to now. So ini menunjukkan there's a nearly 100% increment of tourist visitor to Johor, negeri Johor. Tarikan utama mesti. Tarikan utama ialah Desaru dan Iskandar Puteri, kawasan Iskandar Puteri. Ini figure ialah belum masuk lagi China, dengan border dia tutup lagi. Kalau China lain kali ada, saya rasa dia merangsangkan lagi. Lembaga Tabung Haji menganjurkan kursus asas haji 1444 Hijrah bagi bakal haji di 201 masjid seluruh negara bermula semalam hingga 17 Februari tahun depan. TH menerusi kenyataan memaklumkan 13 siri kursus itu akan dijalankan di seluruh negara. Keutamaan akan diberikan kepada bakal jemaah haji yang tersenarai menunaikan ibadah pada 2023. Juga bagi mereka yang tidak dapat mengikutinya sebelum ini disebabkan penangguhan ibadah haji selama 2 tahun akibat COVID-19. Kursus asas haji akan diadakan pada setiap hujung minggu bermula bulan Rabiul Akhir dan merupakan kursus haji peringkat pertama yang perlu diikuti oleh bakal jemaah haji. Mereka yang berminat hanya perlu mendaftar di masjid-masjid terlibat dan jadual kursus boleh disemak di laman web rasmi TH seperti yang tertera. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS berharap kerajaan akan turut fokus kepada industri kreatif dalam bajet 2023 nanti bagi mengangkat industri perfilman negara ke peringkat antarabangsa. Pengerusi FINAS Senator Datuk Seri Zurainah Musa berkata, peruntukan daripada kerajaan bukan sahaja dapat membawa perfilman negara ke pentas antarabangsa tetapi juga mampu mewujudkan perhubungan sihat dengan negara lain. Beliau berkata filem juga boleh meningkatkan setia kawan, membina hubungan orang ramai di samping dapat memainkan peranan dalam meningkatkan ekonomi. Beliau berkata demikian ketika sidang media Festival Filem Malaysia ke-32 yang diadakan baru-baru ini yang bertujuan menjana jaringan dan kerjasama strategik antara kerajaan dan pemain industri kreatif dengan pelaksanaan program mengangkat profesionalisme serta sebagai platform kebudayaan sinema kepada masyarakat melalui karya berkualiti. FFM 32 kali ini memilih lokasi di Angkor Melaka bagi mencerminkan kemajuan ekonomi negeri melalui pelaburan aktiviti perfilman serta pembangunan komuniti di mana acara itu boleh disaksikan secara langsung di rancangan televisyen Malaysia RTM TV2 pada 9 malam 2 Disember.
Persatuan Alumni Pegawai Takbir dan Diplomatik Alumni PTD mensyadangkan agar kerajaan baharu yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggubal Akta Perkhidmatan Awam. Presiden Alumni PTD Tan Sri Abdul Halim Ali berkata, langkah itu bagi mewujudkan perkhidmatan awam yang profesional dengan persempadanan fungsi, bidang kuasa serta tanggungjawab yang jelas antara pihak pentadbiran dan perkhidmatan awam. Abdul Halim berkata alumni PTD juga meminta kerajaan melaksanakan kajian semula institusi dan organisasi yang menyeluruh terhadap perkhidmatan awam memandangkan perubahan teknologi yang pesat, revolusi digital dan trend mega global. Beliau juga berkata alumni PTD berpandangan bahawa pihak pentadbiran dan perkhidmatan awam harus berusaha seiring untuk memperkukuh amalan takbir urus yang baik melalui kajian semula Perintah Am, arahan kewangan dan peraturan lain berkaitan semangat bersih, cekap dan amanah. Dan pastikan sahih berat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Baik, bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan peminat sukan bola agar jangan lupa untuk tonton siaran langsung Grup G FIFA World Cup Qatar 2022. Kamerun bertemu Serbia hari ini jam 5.30 petang di TV2. Juga boleh disaksikan melalui penstreaman langsung di RTM Klik. Baik, nak dapatkan info berkenaan Lebuh Raya Plus, Puteri kan ada. Dan jika anda perlukan bantuan yang tidak diklasifikasikan kecemasan, interaksi dengan Puteri yang sedia membantu anda 24 jam seminggu. Dan pertanyaan berkenaan kadar tol, info trafik, tawaran Plus Miles, R-Feed, kemudahan yang tersedia di sepanjang Lebuh Raya Plus dan sebagainya, anda boleh bertanya kepada Puteri. Anda juga boleh muat turun aplikasi Plus di App Store dan juga Google Play Store sekarang. Baik, jom sertai Putrajaya Wetland Ride dan anda boleh mendaftar melalui pautan yang disediakan dan kemasukan hanyalah RM35. Dan lokasi bagi aktiviti ini bertempat di Taman Wetland Putrajaya, Presin 13. Putrajaya Wetland Ride ini diadakan pada 10 Disember depan iaitu pada hari Sabtu bermula dari pukul 7 pagi hingga 11 malam dan anda juga berpeluang memenangi hadiah menarik seperti pingat dan juga t-shirt lelaki di dalam fun ride sepanjang 5 km dan 15 km ini. Layari redadventure.com palang PWR untuk pendaftaran dan juga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Baik, jom sertai Bengkel Kenduri Kahwin Nasi Biryani Johor bersempena dengan program nostalgia Anak Kampung Kenduri Kendara at Museum Negara pada 3 Disember 2022 iaitu pada hari Sabtu dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari di dataran Museum Negara. Baik, borang pendaftaran Bengkel Kenduri Kahwin Nasi Biryani Johor ini terhad hanya untuk 50 peserta sahaja. Dan juga ketahui bahawa pelbagai aktiviti menarik menanti anda dan keluarga anda. Apa tunggu lagi? Jom datang beramai-ramai. Baik, tertera adalah jadual kempen derma darah pada 28 November iaitu pada hari Isnin. Kepada mereka yang berkelapangan, hadirlah menderma darah di lokasi yang berhampiran. Ketahuilah bahawa setitik darah mampu menyelamatkan berjuta nyawa. Baik, apakah persediaan anda menjelang musim banjir? Pastikan anda sentiasa bersedia dengan maklumat yang sahih. Dapatkan maklumat yang sahih dari portal rasmi seperti Pusat Kawalan Bencana Banjir dan juga elakkan penyebaran spekulasi yang tidak sahih tentang banjir. Baik, kajian keberkesanan penyampaian maklumat menerusi platform media sosial RTM tahun 2022 dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM sedang menjalankan kajian keberkesanan penyampaian maklumat menerusi platform media sosial RTM tahun 2022 dan kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan peranan media sosial RTM dalam menyampaikan maklumat yang sahih serta memberi kefahaman sebenar kepada rakyat terhadap isu dan juga agenda nasional. Mohon kerjasama tuan-puan yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk menjawab soal suridik ini melalui pautan yang disediakan. Baik, saudara, ketahuilah bahawa emosi ataupun kesihatan mental yang baik berupaya untuk membuatkan anda memberikan satu produktiviti kerja yang baik. Ketahuilah bahawa ini adalah antara tips yang anda boleh gunakan untuk memberikan ataupun memberikan satu semangat yang baru kepada anda dalam bekerja, iaitu sentiasa bersyukur dan juga menerima segala ketentuan yang ada. Baik, insya-Allah kita akan bertemu lagi dipastikan sahih pada hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum dan jaga diri anda.